Hello guys, welcome back to the segment. Okay, sekarang jam menunjukkan dalam pukul 12.40 malam. Jadi hari ni aku nak berkongsi tentang satu kisah yang dikongsi oleh salah seorang daripada subscriber the segment, iaitu saudari Nur Diana. Okay, dia ada menghantar email kepada kami untuk berkongsi tentang pengalaman seram beliau. Right. So cerita ni berlaku pada 3 tahun lepas. Alright, 3 tahun lepas, di mana dia adalah seorang jururawat di sebuah hospital. Okay, hospital mana aku tak boleh nak bagi tahu sebab dia minta untuk dirahsiakan. Okay, cuma dia adalah seorang jururawat. Dia mengambil cuti yang sangat lama. Okay, sangat lama. Dia baru balik daripada cuti yang panjang. Jadi dia pun bermula bertugas di hospital tersebut selepas cuti panjang, dan dia terpaksa bekerja di shift malam lah. Okay, shift malam. Jadi macam biasalah, kerja nurse bila kerja shift malam, banyak ataupun ramai pesakit-pesakit yang perlukan bantuan. Jadi dia pun bekerja macam biasa, tak ada apa-apa yang mencurigakan ataupun tak ada apa-apa yang merisaukan lah sebenarnya. Right. Jadi masa sewaktu dia bekerja tu, jadi dia ada lalu dekat bilik-bilik lah. Bilik-bilik, ada yang bilik 4 katil, ada yang bilik 2 katil, ada yang bilik 6 katil, depends lah. Jadi dia pun buat rondaan macam biasa malam tu, dan tiba-tiba ada satu tempat yang dilalu dekat bilik yang berkatil 2 katil ataupun 4 katil macam tu lah. Jadi ada dalam satu bilik tu ada 4 katil. Alright, 2 katil di tepi tingkap dan 2 katil di bahagian dalam lah, kan, dua macam tu kan. Jadi dalam bilik tu dia ternampak ada satu orang tengah duduk dekat katil di bahagian tingkap. Jadi ada satu macam makcik lah duduk di bahagian tingkap. Masa dia lalu dekat bahagian bilik tu, dia pandang makcik tu, right? Dia pandang, dan makcik tu pandang balik dekat dia, dan makcik tu senyum dekat dia lah. Jadi dia pun dalam keadaan yang sama, nampak tak nampak, sebab kerja shift malam kan. Jadi obviously bilik-bilik tu pun semua lampu dah tertutup dan sebagainya, tinggalkan pada lampu koridor saja. Jadi dia pun tak berapa nak nampak sangat. Dan dia nampak makcik tu seolah-olah macam tengah senyum pada dia, seolah-olah tengah macam sengih lah senyum pada dia. Jadi dia pun macam dalam keadaan sure tak sure, dia pun senyumlah balik. Okay, dia pun senyumlah balik, dan dia pun buatlah rondaan seperti biasa. Jadi setibanya dia dah habis buat rondaan dan sebagainya, jadi dia pun tergerak hati untuk kira macam untuk pergi balik ke bilik tersebut untuk tengok keadaan makcik itulah. Okay. Jadi sebelum dia pergi ke bilik sana, dia ada terserempak dengan kawan dia. Dia terserempak dengan kawan dia yang kerja shift malam juga, dan dia tanya pada kawan dia, siapa makcik yang duduk dekat bilik tu yang bilik 4 orang tu kan, sebab makcik tu tak tidur lagi kan, sekarang pun dah pukul berapa kan. Jadi kawan dia ni pun pelik tau. Kawan dia ni pun macam, makcik mana kan? Alah, bilik yang ada 4 katil tu kan, bilik tu tak ada orang, cuma ada satu makcik lah dalam tu. Aku nampak makcik tu macam duduk dekat katil kan, tengah termenung luar sorang-sorang kan. Dia makcik tu sakit apa? Jadi kawan dia ni pun terdiam kan. Kawan dia ni pun terdiam, dan kawan dia pun macam, babe,
bilik tu sebenarnya tak ada orang. Memang dah 3 hari kosong bilik tu. Maknanya tak pernah ada sesiapa pesakit baru dan sebagainya masuk dalam bilik tu, sebab bilik tu dah 3 hari tak berpenghuni. Jadi kawan kita yang Nurdiana ni pun macam pelik lah. Macam tak, aku nampak makcik ni dekat dalam bilik ni, dia kata kan. Dan kawan dia pun cakap, kau cuba tengok buku log ni kan, cuba tengok buku log ni, dekat bilik tu memang tak ada orang masuk selama 3 hari. Jadi makcik mana yang kau nampak ni? Jadi Nurdiana ni pun macam secara kelang kabut berlari dan bergegas balik ke bilik tu untuk tengok sama ada makcik tu ada lagi ke tak kan. Bagi aku dia agak berani lah untuk patah balik kan. So bila dia patah balik, memang bilik tu tak ada orang. Katil semua cantik, cadar semua cantik dan sebagainya, memang tak ada orang. Jadi sampai sekarang, walaupun dah 3 tahun berlalu, Diana ni masih teringat kisah tu. Siapakah makcik yang senyum pada dia kan? Jadi terima kasih Diana untuk perkongsian cerita yang walaupun pendek tapi bagi aku memberikan impak yang sangat tinggi. Sebab berada di hospital kerja shift malam, anda adalah salah seorang pada frontliner yang kena kerja shift malam dan sebagainya. Terima kasih sangat-sangat. Cuma bila aku fikir-fikir balik tentang cerita yang macam ni kan, berkemungkinan ada yang duduk dekat situ, yang mungkin menumpang di situ, mungkin roh yang tak tenang ataupun roh yang sesat, kita pun tak tahu, wallahualam. Right? Kalau benda tu jadi kat aku sekali pun, aku tak tahu nak buat apa sebenarnya kan. Jadi itulah. Terima kasih sangat-sangat Diana atas perkongsian cerita yang bagi aku sangat menarik ya, walaupun pendek tapi cerita tu menarik. Sebab ialah baru balik daripada cuti kan, tiba-tiba kena pula benda-benda macam ni. Jadi kepada aku juga ingin mengingatkan diri aku sendiri dan juga kepada anda semua di luar sana, dekat dalam dunia ni bukan kita saja yang duduk dekat atas muka bumi ni kan. Kita ada banyak lagi benda kat atas muka bumi ni yang mungkin kita tahu, yang mungkin kita tak tahu. Dia adalah dikongsi bersama kan. Jadi memang bila kalau kita teringat balik, kita akan rasa takut dan sebagainya. Korang kena fikir mereka adalah makhluk Allah juga, mungkin daripada segi berbeza rupa bentuk kan. Jadi itulah, korang kena kuatkan hati, kuatkan iman, beristighfar banyak-banyak. Aku pun macam tak sedap sangat ni kan bila bercerita tentang benda-benda macam ni. Jadi kepada sesiapa yang ingin untuk berkongsi pengalaman kisah seram dengan The Segment, jangan lupa hantarkan email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.